Kata Allah, pada hari itu, hari mahsyar itu, kami himpunkan orang-orang yang bertakwa yang akan ditimbang di hadapan Allah amalan-amalan mereka. Mereka datang seperti pembesar-pembesar, utusan-utusan untuk menerima pelbagai anugerah dan juga hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan-utusan mulia. Ashabul yamin, yang mudah, timbangan mudah tadi ni, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka pergi selepas mendapat buku amalan tadi, mereka pergi mendapatkan ahli keluarga mereka dalam keadaan yang gembira. Maka mereka ini bila pergi kepada haud, tempat untuk berehat selepas mahsyar, satu stesen, lokasi untuk mula berehat. Manusia mula senyum, manusia boleh mula duduk, manusia boleh mula minum, manusia boleh mula bersembang dengan orang sebelah. Namanya adalah Haudun Nabi. Tempat tu adalah satu kawasan di mana kesemua para rasul telah pun menunggu umat mereka masing-masing, dan setiap daripada mereka telah dikurniakan satu telaga di sana untuk diberi minum kepada umat mereka yang sampai. Waktu itulah kita nak baru boleh mula rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini Allah masih lagi memudahkan kita semua, memberikan hidayah kepada saya dan kita semua untuk sama-sama mentaati Allah, sehinggalah kita semua masuk ke dalam syurga dan mendapat redha Allah insya-Allah. Ini rakaman bahagian kelima mahsyar di bawah tajuk kecil Ashabul Yamin. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami semua di kalangan Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ialah mereka-mereka yang bakal ahli syurga, yang kebaikan, pahala dan ibadah mereka lebih banyak daripada kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kali ini kita nak tengok di mahsyar bagaimana keadaan Ashabul Yamin. Jadi sudah tentu yang pasti bakal-bakal ahli syurga ini yang confirm insya-Allah adalah di kalangan para nabi dan rasul. Itu pastilah, satu pertama, ya. Itu yang pertama. Selepas manusia dibiarkan berdiri begitu sahaja untuk satu tempoh yang sehingga orang kafir membuat permohonan arihna walau ilan nar. Tuan-tuan, dibiarkan, ditinggalkan manusia kesemuanya bersama dengan berapa bilion jin, binatang, manusia, syaitan yang bersesak-sesak di mahsyar, sehingga mereka mendoakan, wahai Allah, rehatkanlah kami walaupun ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Lalu datanglah syafaat teragung daripada makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat dan doa yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah doa mustajab yang dikurniakan oleh Allah kepada setiap nabi dan rasul. Kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang mustajabah itu. Dan
kesemua Nabi dan Rasul telah menggunakan doa itu. Dan kata Rasulullah, aku menyimpan doa itu untuk digunakan satu hari nanti. Tibalah masanya di mahsyar itu, Rasulullah memohon kepada Allah untuk dimulakan hisab. Itulah syafaat teragung Nabi yang bersifat umum untuk semua makhluk, jin dan manusia, bagi dimulakan perhitungan amalan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di atas muka bumi satu ketika dulu. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali, kemuliaan dan hadiah yang paling besar ketika itu ialah apabila Allah SWT mengarahkan Ashabul Yamin yang kumpulan pertama dalam satu hadis yang panjang, antara yang disebutkan oleh Allah SWT, ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaih minal babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, sekarang ini bawa masuk di kalangan umat kamu yang tidak ditimbang amalan, menerusi pintu yang paling kanan daripada pintu-pintu syurga. Mereka ini di kalangan umat Nabi Muhammad SAW sahaja, dan disebutkan jumlahnya dalam satu hadis yang sahih, jumlah mereka 70,000 orang. Allahumma ja'alna minhum, wahai Allah, wahai Tuhan kami memohon kepadamu, wahai Allah, untuk kami diberikan dan dikurniakan nikmat tersebut, iaitu masuk syurga tanpa dibuka buku amalan. Sedangkan para rasul dan nabi lain akan dibuka buku amalan mereka dan ditimbanglah amalan mereka melalui satu ayat daripada surah Al-A'raf ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami akan bertanya umat, dan kami juga akan bertanya menimbang amalan para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu lagi hadis lain yang menceritakan bahawa manusia pertama yang akan dipanggil dan ditimbang amalannya di mahsyar ialah satu orang rasul di kalangan ulul azmi yang bernama Nuh alaihi salam. Nah, jadi Ashabul Yamin, kumpulan yang paling atas sekali adalah di kalangan umat Nabi Muhammad. Saya tak sebut mereka ini lebih mulia daripada para nabi dan rasul, tetapi mereka dikhususkan dengan satu keistimewaan yang tidak diperolehi oleh nabi dan rasul bahkan. Nah, perkara tu ada banyak hadis yang menceritakan tentang orang kata apa, iri hati nabi dan rasul-rasul lain melihat keistimewaan yang diperolehi oleh umat Nabi Muhammad. Dan Nabi sendiri pun dalam hadis yang pelbagai bagi tahu ada beberapa kelebihan yang diperolehi umat ini yang tidak diberikan kelebihan dan keistimewaan ini kepada mana-mana nabi, mana-mana rasul dan mana-mana umat yang sebelum ini. Antaranya ialah ini yang saya sebut ni. Nah, ini yang saya sebut ni. Wahai Muhammad, masukkan ke dalam syurga di kalangan umat kamu man la hisaba alaih, mereka yang tidak ditimbang sedikit pun gerak kerja dan perbuatan mereka ketika hidup di dunia dulu, terus masuk ke dalam syurga. Iaitu selepas daripada situ, lepas daripada keadaan tu, Nabi bagi syafaat terbesar, Allah Ta'ala terima syafaat Nabi. Kemudian umat Nabi Muhammad, kumpulan yang pertama ni, terus menuju ke syurga, iaitu mereka ke haud, ke satu tempat, iaitu ada haudun Nabi ataupun telaga Kautsar lah, satu tempat di situ. Lalu berehatlah mereka di situ, kumpulan yang pertama, yang paling bertuah tadi, yang paling mendapat keistimewaan kerana mereka umat Rasulullah yang terhebat, supaya kita semua diberikan kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tempat timbang. Sebut di dalam dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Dan kami pun ketika itu meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak akan dizalimi mana-mana jiwa sedikit pun, mana-mana roh sedikit pun, mana-mana orang dan jin sikit pun tidak akan dizalimi. Jadi mizan ini diceritakan oleh Rasulullah adalah tempat timbang. Dia akan dilihat oleh penduduk mahsyar, ya. Mizan itu akan dilihat. Seperti mana hari ini, tuan-tuan, saya melihat kamera yang merakam. Saya melihat pokok-pokok di keliling saya ni. Tuan-tuan melihat TV, tuan-tuan melihat dinding rumah, tuan-tuan melihat kipas yang sedang berpusing. Begitulah kita akan melihat suasana di mahsyar. Kita akan tengok alat timbang tu ni, saya nak beritahu tu alat timbang. Kita akan melihat alat timbang tu bukan dalam mimpi. Seperti mana yang kita hidup hari ini, petang ini, sekarang ini. Begitulah kita akan melihat suasana mahsyar dengan peluhnya yang menitis, dengan mata kita yang berkelip, dengan kaki kita yang berdiri di atas tanah mahsyar, dengan tangan kita yang boleh bergerak, digerak-gerakkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah suasananya. Maka Allah Ta'ala datangkan alat penimbang. Seperti mana hari ini timbang emas, dia ada alat khas dia. Timbang air, ada alat khas dia. Nak timbang minyak, ada alat khas dia. Nak timbang pasir, ada alat khas dia. Nak timbang padi, dia ada penimbang padi. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan secara jelas. Wal waznu yawma idhinil haq. Dan penimbang pada hari itu adalah perkara yang benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sesiapa yang berat timbangan amalan baiknya, ibadahnya banyak yang diterima oleh Allah, kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka adalah golongan yang berjaya. Penimbang itu ada dua bahagian. Satu bahagian untuk diletakkan ibadah dan kebaikan kita, dan satu bahagian lagi untuk diletakkan dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita di atas muka bumi ni. Tuan-tuan, apa amalan mana yang akan dibawa? Perbuatan di manakah yang akan dibawa untuk ditimbang di mahsyar? Jawapannya, seluruh perbuatan baik dan jahat yang kita lakukan atas muka bumi Allah ini. Bermula daripada kita baligh. Ada orang baligh, kita katalah secara umumnya umur 15. Secara umumnya umur 15. Kalau kita mati umur 60, bermaksud 45 tahun kita punya amalan baik kita, amalan buruk kita, Allah akan bawa, Allah akan bentangkan. Allah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan manusia, yang menciptakan setiap zarah dalam wujud ini, Allah akan ambil amalan-amalan ni, letak di atas penimbang ini. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang amal baiknya banyak diterima oleh Allah, ibadahnya banyak diterima oleh Allah, tolong menolong dia banyak diterima oleh Allah, zikirnya banyak diterima oleh Allah, maka dia adalah ahli syurga. InsyaAllah dia ada di kalangan yang berjaya, insyaAllah. Jadi didatangkan timbangan, jelas. Bila buat mai timbangan, kita semua pakat tengok. Lalu dipanggillah lelaki yang pertama tadi, Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS. Jadi seperti yang kita tahu, para Nabi dan Rasul ini, timbang mereka tu tak lama. Seperti mana tuan-tuan, satu orang dipanggil untuk diadili kes dia di mahkamah, begitulah juga kita semuanya akan dipanggil untuk diadili kehidupan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Cumanya kali ini kita nak cerita tentang kumpulan-kumpulan yang mulia. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari itu kami himpunkan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni orang baik. Pakat-pakat jadi orang baik lah. Orang baik dalam timbangan syariat. Orang baik dalam timbangan syarak. Auratnya dijaga.
Semayangnya dijaga, tanggungjawabnya kepada suami dijaga, tanggungjawabnya kepada isteri ataupun keluarga dijaga. Keseluruhan benda tu baik mengikut neraca syariat. Baik mengikut neraca syariat. Jadi kata Allah, pada hari itu, hari mahsyar itu, kami himpunkan orang-orang yang bertakwa yang akan ditimbang di hadapan Allah amalan-amalan mereka. Mereka datang seperti pembesar-pembesar, utusan-utusan untuk menerima pelbagai anugerah dan juga hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan-utusan mulia. Tuan-tuan sekalian, bakal-bakal ahli syurga akan menghadap di padang mahsyar kelak, menghadap Allah seperti apa? Utusan-utusan diraja yang nak terima anugerah, yang nak terima, subhanallah. Macam hari inilah, Macam hari inilah orang tunggu setahun sekali kan. Artis pun tunggu dia punya anugerah, hari anugerah dia. Atlet sukan pun tunggu ada hari anugerah dia. Pelakon pun dia ada pelakon apa anugerah yang duk bagi kan, macam-macam anugerah. Pelakon cemerlang seumur hayat lah, atlet dunia cemerlang seumur hayat. Di mana yang kita tengok mereka dimuliakan dalam majlis, maka begitulah juga di mahsyar nanti apabila sampai giliran muttaqin, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah dengan gelaran-gelaran, dengan anugerah-anugerah, dengan hadiah-hadiah yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Keistimewaan dan besarnya hadiah-hadiah tersebut. Jadi muttaqin, orang-orang mulia ni apabila pergi berdiri di hadapan mizan tadi, lalu diletakkan amalan mereka, lalu dibentangkan kepada mereka buku amalan yang merekodkan kesemua perbuatan baik dan buruk mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku kamu. Kita pun tengok. Buku tu tuan-tuan boleh dilihat dengan mata kasar kita. Disebutkan oleh Nabi buku itu sejauh mata memandang. Lebarnya buku itu. Allahu Akbar. Seperti mana hari ini kamera-kamera yang boleh record, CCTV yang boleh record, ada teknologi yang boleh record apa semua ni, alat-alat moden ni. Boleh record sampai 80 jam, boleh record sampai 200 jam, boleh record sampai 1000 jam. Begitulah kita akan melihat bagaimana amalan kita direkodkan oleh Allah. Ditasjil oleh Allah. Waktu tu Allah Ta'ala kata, Iqra' kitabak, baca buku amalan kamu. Tengok buku amalan kamu. Apa yang kamu buat. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini, pada hari mahsyar, diri kamu sendiri yang akan menjadi penghitung. Tuan-tuan, waktu tu kita tak boleh nak tipu. Kita tengok buku tu ditulis dengan terperinci. Pada hari Ahad apa kita buat, pada hari Isnin apa kita buat, pada hari Selasa apa kita buat, pada hari Rabu apa kita buat. Begitulah berlalu hari, bergilir minggu, berganti bulan, bertukar tahun, satu persatu. Subhanallah. Okey. Kemudian dipanggil seorang demi seorang, dimulakan dengan ahli syurga dulu tuan-tuan. Dimulakan dengan ahli syurga dulu. Duduk dalam hutan ni panaslah sikit. Kan dia tak ada kipas, selalu duduk kat aircon. Jadi tuan-tuan dipanggil seorang demi seorang, dimulakan dengan golongan yang mulia dulu. Kumpulan pertama hak 70,000 tadi yang masuk syurga tanpa dihisap. Allahumma ja'alna minhum. Kumpulan yang kedua, para nabi dan rasul, kan, dipanggil ke semua para nabi dan rasul. Tuan-tuan kena ingat, para nabi jumlah mereka 124,000 orang. Jadi mereka ini, timbangan mereka itu mudah. Dipermudahkan oleh Allah. Kenapa dipermudahkan oleh Allah? Kerana tidak ada dosa. Kesemuanya pahala. Jadi tak ada sangkut dengan siapa-siapa. Tak ada sangkut dengan siapa-siapa. Tidak ada hutang dengan siapa-siapa. Hutang dengan Allah tak ada. Hutang dengan manusia tak ada. Dosa dengan Allah tak ada. Dosa dengan manusia tak ada. Tak pernah sakitkan hati orang. Tak ada ambil harta orang. Tak pernah runtuhkan rumah orang, rumah tangga orang. Tak pernah robohkan rumah tangga orang. Tak pernah fitnah orang. Tak pernah adakan tuduhan ke orang itu dan orang ini. Tak ada dosa, tuan. Maka mudah. Maka disebutkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Ashabul Yamin ini
apa nama ni, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun mereka-mereka yang mengambil buku ataupun keputusan dengan tangan kanan mereka, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka ini akan ditimbang dengan timbangan dan penelitian yang ringan. Sebab apa ringan? Tadi saya dah sebut dah. Sebab tak ada dosa dengan Allah, tak ada dosa dengan siapa-siapa. Nah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wahai diri saya yang bercakap, semua umat Islam. Allah Taala cerita ni tuan-tuan, dia yanqalibu ila ahlihi masrura ini dia pergi kepada ahli keluarga dia selepas itu dalam keadaan yang gembira. Tuan-tuan tahu siapa? Mereka ini adalah yang ayahnya ahli syurga, isteri ahli syurga, anak-anak ahli syurga. Bila habis timbang, ahli syurga secara automatik akan mengangkat tangan. Bukan pilihan diri dia. Secara automatik tangan kanannya akan terangkat dan dia akan mengambil buku keputusan, sijil keputusan, sama ada dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau tangan kanan kita yang terangkat ketika itu, maka ketahuilah wahai yang bercakap dan semua yang mendengar, kita adalah ahli syurga insya-Allah. Maka ahli syurga akan terangkat tangan kanannya untuk mengambil keputusan tersebut. Habis dia ambil keputusan, dia pun berlari. Ada ahli syurga, seluruh ahli keluarganya adalah ahli syurga. Ada sebahagiannya yang begitu. Maka mereka ini bila pergi kepada haud, tempat untuk berehat selepas mahsyar, satu stesen, lokasi untuk mula berehat, manusia mula senyum, manusia boleh mula duduk, manusia boleh mula minum, manusia boleh mula bersembang dengan orang sebelah. Namanya adalah Haudun Nabi. Tempat tu adalah satu kawasan di mana kesemua para rasul telah pun menunggu umat mereka masing-masing. Dan setiap daripada mereka telah dikurniakan satu telaga di sana untuk diberi minum kepada umat mereka yang sampai. Waktu itulah kita nak baru boleh mula rehat. Ashabul yamin, yang mudah timbangan mudah tadi ni, Allah Taala cerita dalam Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka pergi selepas mendapat buku amalan tadi, mereka pergi mendapatkan ahli keluarga mereka dalam keadaan yang gembira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pergi kat situ, kita tengok ayah kita. Ayah kita pun tunjuk. Dia pun tunjuk buku amalan dia. Dia kata tangan kanan. Kita kata, ayah, saya pun dapat tangan kanan juga. Alhamdulillah. Datang isteri kita, dia pun tunjuk. Dia kata, Alhamdulillah. Kan? Abang, saya pun dapat buku dengan tangan kanan. Ahli syurga. Maka ketika itulah mereka berjumpa setelah tempoh berapa puluh ribu tahun berpisah. Tempoh mahsyar, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang kerinduan waktu tu. Tak tahu nak ungkap lah perasaan ketika itu di antara sedih, gembira, air mata bercucuran. Yang tu daripada saya. Yang tu huraian tu daripada saya. Yang tu sudah pasti lah. Keadaan tu sudah pasti. Jadi, begitulah tuan-tuan sekalian. Dan kumpulan yang seterusnya, orang-orang mukmin. Orang mukmin, para syuhada, ahlul Quran, apa semua mereka ni pun dipanggil seorang demi seorang. Tuan-tuan bayang, hari ni ada 7 bilion orang, seorang demi seorang dipanggil. Kita kata macam inilah, setiap orang ditimbang sehari. Sehari je. Bukan sehari akhirat, sehari dunia. Hak 24 jam ni. Kalau 7 bilion orang, 7 bilion hari. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita lah pada waktu itu, insya-Allah. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian. Jadi, maka dipanggillah seorang demi seorang orang-orang yang mulia ini, muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, apa semua ni dipanggil. Akhirnya ditimbang amalan mereka, tangan kanan mereka pun diangkat oleh Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan tangan kanan mereka. Dan lalu mereka mengambil buku amalan dengan tangan kanan. Poin yang seterusnya ialah habis kumpulan-kumpulan ahlu syurga pun dah mula pergi ke depan. Saya nak sebutkan satu hadis Nabi yang bercakap tentang dua
amalan yang paling berat di atas muka bumi mahsyar. Yang pertama, amalan yang paling berat yang akan ditimbang di atas muka bumi mahsyar nanti adalah amalan memuji Allah Subhanahu wa taala, amalan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah dengan bersyukur. Alhamd. Nah, antara dalilnya ialah dua-dua ni ada dalil, dua amalan yang paling berat, antara yang paling berat di mahsyar, dua. Yang pertamanya adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sama ada syukur yang kita sebut Alhamdulillah ataupun syukur yang kita sebut Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Alhamd. Syukur. Segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil yang pertama, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir yang dengan faham daripada hati, sebutan Alhamdulillah satu, tamla'ul mizan. Penuh, memenuhkan timbangan. Subhanallah. Memenuhkan timbangan. Mizan tu hak timbangan tadi inilah yang untuk menimbang amalan tu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, satu orang ahli syurga bila masuk dalam syurga, perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia antaranya ialah Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu antara ucapan pertama, ucapan awal yang juga dimulakan dengan alhamd, pujian, syukur kepada Allah. Yang ketiga, ketika berlaku peristiwa syafaat teragung itu, Nabi SAW sujud di bawah arash, kemudian Allah mengilhamkan kepada Nabi. Apa yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi? Kata Rasulullah, "Thumma yaftahullahu alai." Allah Ta'ala membuka kepada aku, "Wa yulhimuni min mahamidihi." Allah mengilhamkan kepada Nabi untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. No? Dengan pujian dan syukur itu yang tidak pernah diberikan ilham itu kepada mana-mana nabi dan rasul, kemudian Nabi memberikan syafaat teragung. No? Itulah antara dan banyak lagi lah bukti ataupun contoh-contoh yang lain tentang kelebihan alhamd. Jadi alhamdu, pujian ini, syukur ini antara yang terberat di mizan, dan yang keduanya Nabi sebut, tuan-tuan tengok yang ni sangat penting untuk saya dan kita semua. Pakat tengok benda ni yang hilang pada akhir zaman ni. Benda yang kedua ni hilang di akhir zaman ini, sangat hilang, sangat sukar untuk didapati, iaitu kata Nabi SAW, ma min syai'in, tidak ada satu benda, athqalu fi mizanil mu'min, yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Allahu Akbar. Akhlak yang baik. Tidak mencerca orang, tidak menyakitkan hati orang, tidak menabur fitnah kepada orang, tidak meruntuhkan rumah tangga orang, tidak mengambil hak orang. Husnul khuluq. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bertawaduk di hadapan orang lain. Dalam satu hadis lain Nabi sebut, menghuraikan husnul khuluq itu ialah apabila seseorang itu disakiti, kemudian dia tidak membalas kejahatan orang lain yang menyakitkan dia, dalam keadaan dia ada kuasa, dalam keadaan dia ada tenaga, kemampuan untuk dia membalas terhadap kejahatan itu. Ingat tuan-tuan, untuk diri saya dan kita semua. No? Antara yang paling memberatkan timbangan di mizan di mahsyar itu ialah apabila seseorang mukmin itu dia disakiti, dia dituduh, dilemparkan tuduhan, ataupun diambil hartanya, dalam keadaan dia mampu untuk menuntut di atas kejahatan yang dilakukan ke atasnya, tetapi dia bersabar, itu antara yang akan paling memberatkan timbangan seseorang itu di mahsyar kelak. Nah, di mahsyar kelak. Jadi saya rasa yang itu sahaja untuk kali ini, untuk kongsian kali ini. Kita akan jumpa nanti dalam part yang ke-6 yang lebih panjang daripada part ni, iaitulah Ashabus Shimal.
kumpulan-kumpulan ahli neraka. Itu yang perbahasan tu lebih panjang lah, mungkin 1 jam yang tu. Okey, untuk ashabul yamin takat ni dulu. Semoga Allah Taala memilih saya dan kita semua dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita masuk dalam syurga Firdaus mendapat redha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.